KPS memerhati bersama Cikgu Arini, guru sains anda. KPS memerhati. Okey, apa itu memerhati? Memerhati ialah menyatakan apa yang akan terjadi di akhir penyiasatan. Sama juga dengan PB, tapi PB cara menulis dia lain, memerhati cara menulis dia lain. Okey, memerhati ialah menyatakan apa yang akan terjadi di akhir penyiasatan, iaitu keputusan eksperimen, hasil eksperimen ataupun meneliti kejadian utama yang berlaku dalam sesuatu soalan sama ada dengan cara melihat. Macam mana melihat? Guna mata. Cerita apa yang dilihat atau akan terjadi di akhir eksperimen, di akhir penyiasatan. Okey. Cara yang kedua, dengan cara merasa. Merasa, rasa dengan lidah. Okey. Caranya merasa dengan lidah. Cerita apa yang dirasa atau akan dirasa di akhir penyiasatan. Okey. Seterusnya, dengan cara menggunakan hidung. Menghidu, iaitu menghidu bau. Cerita apa yang berbau, bau macam mana, atau akan berbau di akhir penyiasatan. Contohnya buah durian. Buah durian baunya harum. Okey, contohnya ikan yang dibiarkan di atas meja semalaman. Okey, pemerhatian kita ditanya apa akan terjadi. Jadi akan terjadi ikan itu akan berbau busuk selepas dibiarkan satu malam di atas meja. Itu maksudnya berbau, menggunakan deria hidung. Yang pertama mengguna deria mata. Yang kedua mengguna deria rasa, lidah. Yang ketiga mengguna deria bau, iaitu mengguna hidung. Okey, yang keempat, boleh memerhati dengan cara mendengar, mengguna organ deria telinga. Derianya mendengar. Cerita apa yang didengar atau akan terjadi melalui proses pendengaran dia di akhir penyiasatan. Okey, contohnya macam inilah di akhir dia terdengar. Okey, contohnya kemalangan itu berlaku dengan menghasilkan bunyi yang kuat. Okey, itu maksud dia. Okey, jelas? Okey, seterusnya dia menggunakan 5 deria. Sentuhan, menggunakan deria sentuhan. Organnya adalah kulit. Deria sentuh. Dia menyentuh, dia boleh rasa. Okey. Dia boleh rasa panas. Okey, selepas dipanaskan, cerek itu didapati mempunyai rasa yang panas. Okey, rasa panas. Okey, itu dengan cara menggunakan deria sentuhan. Jadi, pemerhatian boleh dibuat melalui 5 cara dengan menggunakan 5 deria. Deria lihat, deria rasa, deria hidu, deria dengar dan deria sentuh. Okey? Boleh ulang lagi ya. Memerhati ialah menyatakan apa akan terjadi di akhir penyiasatan, iaitu hasil eksperimen. Dia lebih kurang sama dengan PB, tapi PB cara menulis dia mesti ada parameter dengan objek, tapi pemerhatian dia mencerita dalam bentuk ayat. Okey? Jelas? Okey. Jom sama-sama kita lihat cara menjawab soalan pemerhatian. Cara menjawab soalan pemerhatian ada 3 cara mengikut kesesuaian kamu semasa menjawab soalan. Okey? Seelok-eloknya semasa menjawab soalan pemerhatian, kamu mulakan dengan ayat didapati.
Kalau tak mula dengan didapati pun tak salah. Betul. Tapi nak sedapkan ayat. Nak sedapkan cara penulisan. Mula dengan didapati. Contohnya, didapati bilangan kulat pada roti A paling banyak berbanding bilangan kulat pada roti B. Didapati. Bunyi ayat sedap je, teratur je. Okey? Okey? Okey, kita lihat. Cikgu kata tadi ada 3 cara nak jawab pemerhatian. Okey, kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama, cerita terus apa akan terjadi di akhir eksperimen menggunakan ayat kamu sendiri. Apa-apa ayat yang kamu tulis tetapi mesti berkaitan dengan apa yang diperhatikan. Okey, awak mesti fokuskan kepada PB. Pemerhatian biasanya kita fokuskan kepada PB. Dan inference kita fokuskan biasanya dengan PM. Jadi hari ini, masa ni cikgu tak terangkan inference. Cikgu hanya nak terangkan pada pemerhatian. Sebab bahagian ini cikgu nak menerangkan cara menjawab soalan pemerhatian dan cara kamu membuat pemerhatian semasa menjalankan eksperimen. Okey, jelas? Okey, bila nak jawab pemerhatian, fokus kepada PB. Okey, boleh? Okey, tapi ingat, cara ini apa ni? Cikgu kata tapi ingat, cara ini banyak risikonya. Ada risikonya. Apa risikonya? Risikonya murid selalu tertukar pemerhatian dengan inference dan tidak buat perbandingan. 2 kesalahan biasa murid buat kat sini. Bila 2 kesalahan ni buat, dia tak dapat markah. Tak buat satu, dah buat. Contohnya, soalan nak pemerhatian, dia jawab inference. Ada berbanding, tetap salah. Okey? Faham tu? Ada dia buat pemerhatian dah betul, tapi tak buat perbandingan. Salah juga. Faham? Jadi, bila nak jawab pemerhatian, kena ikut step dia. Kalau lebih daripada 1, mesti ada perbandingan. Kalau 1 tak ada perbandingan lah, kita cerita direct je lah. Okey? Tapi ingat, nak jawab pemerhatian, fokus kepada PB. Baru awak selamat. Jelas? Okey. Seterusnya kita lihat cara yang kedua. Membuat ayat mengikut langkah yang diberi oleh guru. Tapi mesti ingat stepnya. Okey. Ikut step yang cikgu bagi ya. Mula-mula awak kena tulis PB dahulu. Okey, contohnya tadi bilangan kulat. PB kita bilangan kulat ataupun bilangan tumpukan kulat. Jadi kita tulis sini bilangan tumpukan kulat. Okey, tambah apa, siapa, di mana, bila. Maksudnya, jadi kita boleh buat tadi. Bilangan tumpukan kulat, PB, tambah apa, siapa, di mana, bila. Kita boleh tanya, boleh guna belaka. Tengok pada soalan. Okey. Siapa? Maksud siapa ni? Roti mana? Roti A ke, roti B ke, roti C ke? Tu maksudnya. Kalau di mana, roti yang diletakkan di tempat mana? Yang diletak di dalam bilik sains ke? Yang diletak di dalam peti sejuk ke? Tu maksud dia macam tu. Bila? Okey, pada hari yang kedua ke, pada hari ketiga ke? Tengok pada soalan. Jadi kita boleh pilih mana-mana satu kita nak buat. Faham? Okey, lepas tu kita tambah paling. Contohnya tadi kan, bilangan roti. Bilangan tumpukan kulat. Bilangan tumpukan kulat mana? Di mana? Di roti A. Bilangan tumpukan kulat di roti A.
Tambah perkataan paling. Okey, paling. Tambah lagi apa? Cerita parameter pemboleh ubah. Cerita parameter pemboleh ubah bergerak balas, PB. Kalau PB kita tadi bilangan, cerita bilangan adalah banyak atau sedikit. Jadi, jawapan dia bilangan tumpukan kulat pada roti A paling banyak ataupun paling sedikit. Tengok pada hasil eksperimen. Okey, lepas tu tambah perkataan berbanding. Berbanding. Kenapa cikgu buat tet ni? Tet tu berbanding. Kita nak buat apa? Berbanding roti B. Berbanding roti yang diletak di dalam peti sejuk. Berbanding roti yang diletak dalam bilik sains. Berbanding dengan yang mana? Yang ada dalam eksperimen tu. Faham? Okey, jadi cara ini awak kena ingat dan kenal pasti PB soalan tu. Kena cari PB dulu, kena kenal pasti PB dia dulu dan ingat step demi step. Kalau awak buat macam ni, confirm awak tak akan salah. Kalau ikut step ni memang tak akan salah. Dan PB mesti betul. Okey? Seterusnya cara yang ketiga. Jawab ikut corak. Okey, contoh. Bilangan kulat bertambah. Okey. Yang ni tak perlu ada perbandingan sebab dia buat bila ada corak tak perlu buat perbandingan. Contohnya bertambah. Okey, bertambah ni adalah corak. Sebab tu cikgu kata jawab ikut corak. Bertambah ni corak. Okey, berkurang juga corak. Tidak berubah atau mendatar juga corak. Kita boleh buat macam ni. Tengok pada hasil eksperimen kita. Bilangan kulat berkurang selepas 2 hari. Bilangan kulat bertambah selepas 2 hari. Bilangan kulat tidak berubah selepas 2 hari. Okey, itu maksudnya menggunakan corak. Faham? Okey, jelas ke tidak? Okey, kalau jelas, ikuti contoh seterusnya. Okey, sama-sama kita lihat contoh 1 soalan pemerhatian. Okey, selai daun rajah. Okey, soalannya berdasarkan rajah di atas, tuliskan 1 pemerhatian. Okey, macam mana nak jawab pemerhatian? Seperti mana yang telah cikgu terangkan. Okey, cara nak menjawab pemerhatian ada 3 cara ikut kesesuaian. Okey. Seelok-eloknya mula dengan didapati. Okey, cara 1, awak boleh ceritakan apa saja yang akan terjadi di akhir eksperimen menggunakan ayat kamu sendiri. Dan cara 2, awak boleh jawab mengikut ayat, susunan step mengikut ayat cikgu beri. Dan yang ketiga, awak boleh jawab mengikut corak. Okey, yang pertama, jawab ikut ayat kamu sendiri, tapi risikonya kemungkinan kamu akan tersalah menjawab. Okey, tapi cara kedua mesti ada PB untuk jawab. Okey, cara ketiga ikut corak ada PB juga. Okey, kita cuba jawab cara 1. Sebab yang ni tak ada perbandingan. Cara nak jawab pemerhatian juga mesti ada perbandingan. Kalau lebih daripada 1. Sekarang ni gambar ni ada 1. Tak perlu ada perbandingan. Dan seelok-eloknya cikgu kata mulakan ayat pemerhatian mula dengan didapati. Tak guna didapati pun betul. Tapi nak sedapkan ayat pemerhatian. Jadi pemerhatian kita didapati apa? Okey, kita tengok ya. Kita jawab ikut cara 1 ya. Cerita terus apa akan terjadi di akhir eksperimen menggunakan ayat kamu sendiri. Jadi pemerhatian cikgu kata dah tadi menggunakan 5 deria untuk memerhati, sama ada mengguna mata, mengguna telinga, mengguna hidung, mengguna lidah ataupun mengguna kulit sebagai sentuhan. Okey, jadi mengguna semua deria tu untuk mengesan apa yang akan terjadi di akhir
penyiasatan. Agak-agak awak, daun ni di akhir ke di awal? Okey, kita cuba dulu lihat ya. Okey. Didapati daun itu dimakan ulat. Betul ke pemerhatian kita daun itu dimakan ulat? Siapa rasa betul? Siapa kata jawapan ini salah dan apa jawapannya? Cuba lihat ya. Betul atau salah? Salah jawapan dia. Kenapa salah? Sebab pemerhatian ialah apa yang kita nampak yang akan terjadi di akhir penyiasatan. Adakah kita nampak ulat di situ? Tak nampak kan? Jadi itu bukan pemerhatian. Pemerhatian ni yang nyata, yang jelas terjadi di akhir penyiasatan. Ulat ni tersirat. Okey? Ulat tersirat dimakan oleh ulat. Kita tak nampak ulat pun. Dah jadi sebagai inference. Jadi jawapan satu, jawapan ni didapati daun dimakan ulat salah. Sebab tu cikgu kata banyak risikonya. Okey? Okey. Kita lihat jawapan cikgu bagi saya. Didapati daun itu koyak dan berlubang. Betul tak? Nampak tak? Nampak kan? Kita dah menggunakan deria mata kita. Tadi yang soalan yang didapati daun itu dimakan ulat. Kita tak guna deria mata kita. Kita tak nampak pun ulat. Sebab bila kita guna deria mata, kita guna deria mata untuk melihat apa akan terjadi. Kita tak nampak pun ulat. Jadi yang ni kita nampak daun ni koyak dan berlubang. Kita telah membuat pemerhatian dengan menggunakan deria mata kita untuk melihat. Jadi kita dah lihat daun ini koyak dan berlubang. Betul ke salah? Okey, cuba kita tengok ya. Okey, jawapan ni betul. Okey, faham? Faham tak? Pemerhatian ialah apa yang kita nampak, yang kita nak lihat di akhir eksperimen. Apa akan terjadi? Ni menggunakan deria mata. Okey, jelas? Okey. Kita teruskan dengan contoh 2. Okey, sekarang kita lihat contoh 2. Nampak? Dia sediakan 2 bikar berisi air. Dia labelkan bikar A dan bikar B. Dia masukkan seekor ikan yang sama dalam bikar A dan bikar B. Okey. Tapi bikar A dia letak minyak di atas permukaan air. Okey, kita lihat soalan dia. Berdasarkan rajah di atas, tuliskan satu pemerhatian. Satu pemerhatian. Pemerhatian cikgu dah kata tadi, apa akan terjadi di akhir eksperimen. Kita memerhati dengan menggunakan 5 deria kita kan. Okey, yang ni kita rasa menggunakan deria. Tapi kebanyakan kita menggunakan deria mata lah. Okey. Yang ni kita pilih. Cerita terus apa akan terjadi di akhir eksperimen menggunakan ayat sendiri. Okey. Cikgu buat jawapan. Didapati bikar B ada minyak. Betul ke salah? Rasa-rasa. Cuba kamu fikirkan. Didapati bikar B ada minyak. Okey. Tengok jawapan dia. Betul atau salah? Salah. Kenapa rasa salah? Oh, gambar ada 2 kan? Cikgu tak buat perbandingan kan? Okey, kita bubuh perbandingan. Kita masukkan perbandingan. Berbanding. Didapati bikar B ada minyak berbanding bikar A. Didapati bikar B ada minyak berbanding bikar A. Dah ada berbanding. Tapi masih lagi salah. Masih lagi salah bererti jawapan dia salah. Kenapa salah? Siapa boleh terangkan kenapa jawapan yang cikgu bagi ini salah? Didapati bikar B ada minyak berbanding bikar A. Sedangkan cikgu kata tadi, apa yang kita nampak? Dan kita dah jelas-jelas nampak minyak. Kenapa salah?
Ingat tak cikgu kata di akhir pemerhatian adalah di akhir penyiasatan, di akhir eksperimen. Apa akan terjadi di akhir eksperimen? Sama ada mengguna deria mata, deria telinga, deria hidung, deria lidah dan juga deria kulit untuk sentuhan. Jadi, minyak adakah di akhir? Minyak tadi lepas letak ikan, terus letak minyak kan? Jadi, tu bukan di akhir, tu di awal penyiasatan. Kalau di awal penyiasatan, bukan pemerhatian. Ingat lagi tak cikgu kata tadi? Pemerhatian sama dengan PB, tapi cara menulis sahaja yang berbeza. Pemboleh ubah nak menulisnya mesti ada parameter dan objek. Tapi pemerhatian kita tulis dia dalam bentuk ayat. Okey, jelas? Jadi, bikar B didapati bikar B ada minyak berbanding bikar A. Salah. Kenapa salah? Sebab minyak tu di awal penyiasatan, bukan di akhir. Dia pemerhatian ni kita nak tengok kesan yang berubah di akhir penyiasatan. Okey, kita lihat lagi. Didapati bikar A hidup. Betul atau salah? Salah lagi. Bikar A hidup. Siapa tahu kenapa salah? Sebab mana ada bikar hidupnya? Yang hidup adalah ikan. Mana boleh jawab didapati bikar A hidup? Bikar A tak hidup. Bikar memang tak hidup, bukan benda hidup pun. Sepatutnya jawab apa? Didapati ikan dalam bikar A hidup. Okey, cuba lihat. Masih lagi salah. Kenapa masih lagi salah? Oh, ingat tak? Tak ada berbanding. Mesti ada berbanding sebab lebih daripada satu gambar. Satu gambar A, satu gambar B. Lebih daripada satu. Kita bubuh berbanding. Berbanding ikan dalam bikar B. Okey, cuba kita lihat betul atau salah. Lihat ya, tunggu sekejap. Betul. Baru betul. Faham? Didapati. Sebab apa betul? Sebab kita nak lihat ikan. Ikan tu apa akan terjadi kepada ikan selepas itu, selepas dimasuk minyak. Jadi, ikan dalam bikar A hidup, ikan dalam bikar B mati. Okey, jelas? Okey. Sekarang kita pergi lihat contoh yang ketiga. Okey, kita lihat contoh 3. Contoh menjawab soalan pemerhatian. Dan soalan ini telah cikgu beri contohnya dalam menjawab pemboleh ubah. Betul tak? Roti Umar merenjis beberapa titis air ke atas setiap roti X, Y dan Z. Ingat lagi tak? Selepas 5 hari, dia telah membuat pemerhatian dan hasilnya seperti dalam gambar rajah di bawah. Nampak tak gambar rajah di bawah? Roti X, roti Y dan roti Z. Ingat lagi tak PM kita? Kita cari dulu PM. Hari tu, masa cikgu ajar dalam pemboleh ubah. Okey. Apa PM dia itu hari? PB apa? PML apa? Okey. PM dia saiz roti tak sama. Betul tak? Roti kecil, roti besar, roti besar. Ingat lagi tak? PB dia apa? Bilangan tumpukan kulat. Ingat lagi tak? PML dia adalah jenis roti, tempoh masa penyiasatan. Okey, jadi yang ni dia tanya, berdasarkan penyiasatan di ini, tuliskan pemerhatian kamu. Pemerhatian. Okey, bulat kata kunci dia suruh jawab pemerhatian. Okey.
Nampak tak? Okey, kita nak guna cara mana? Kita guna cara 2, membuat ayat mengikut langkah yang diberi oleh guru. Mesti ingat step. Ingat lagi tak step dia? Step dia, PB tambah apa, siapa, di mana, bila. Tambah paling, tambah cerita parameter PB, tambah berbanding. Okey, kita cuba. PB kita dah dapatkan. Apa PB? Bilangan tumpuk kulat. Cikgu kata mula ayat dengan didapati. Okey, tak nampak tak PB? Kita letak PB dulu. Anak panah cikgu tunjuk dah. Didapati bilangan tumpuk kulat. Lepas PB, apa, siapa, di mana, bila. Bila? Di mana? Pada roti Z. Okey. Lepas tu, paling. Letak paling pula. Paling. Roti Z. Cuba kita tengok dekat gambar aja. Roti Z. Bilangan tumpukan kulat. Okey. Lepas paling cerita parameter kan? Nampak tak? Cerita parameter. Parameter dia apa? Parameternya adalah bilangan. Apa cerita bilangan? Banyak atau sedikit. Okey? Faham? Banyak atau sedikit. Jadi, kalau roti Z, paling apa? Paling banyak. Kalau kita jawab roti X, paling sedikit. Kita tak boleh guna roti Z. Kita tak boleh guna yang tengah. Kita guna yang paling banyak atau paling sedikit. Jadi cikgu guna roti Z. Kalau roti Z paling banyak. Kalau kamu guna roti X paling sedikit. Faham? Habis cerita parameter, masuk berbanding. Berbanding apa? Berbanding roti yang lain. Senang tak? Senang kan? Okey. Sekarang kita teruskan dengan contoh yang keempat. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Okey. Dalam bentuk carta palang. Soalannya dalam bentuk carta palang. Dia suruh kita menulis pemerhatian. Berdasarkan penyiasatan ini, tuliskan pemerhatian kamu. Nak tulis pemerhatian yang mana? Jawab ikut cara 3. Cara 3 dulu, iaitu ada corak. Cikgu dah terangkan tadi kan, corak mesti ada yang PB tambah corak. Okey, nak jawab cara corak mesti tahu PB dulu. Okey, PB cikgu dah ajar kamu kan, sebelah mana? Sebelah sini kan? Okey, jadi ini PB dia. Apa PB dia? Dia tulis kat situ jumlah haiwan yang pupus. Jadi cikgu tukar jumlah kepada bilangan haiwan yang spesies haiwan yang pupus. Nak tulis jumlah pun tak ada masalah. Jumlah spesies haiwan yang pupus. Bilangan spesies haiwan yang pupus. Jadi kita boleh jawab ikut cara 3. Cara 3 tadi, PB tambah corak. Okey, PB kita bilangan spesies haiwan yang pupus. Cikgu tambah perkataan didapati. Didapati bilangan spesies haiwan yang pupus. Tambah corak. Corak dia macam mana? Nampak tak? Makin banyak ke makin sikit? Makin banyak. Kalau makin banyak, kita tulis bertambah. Jadi, siap yang ni. Senang kan? Okey. Sekarang, kita lihat membuat ayat mengikut langkah yang diberi oleh guru. Okey, kalau soalan macam ni, kita boleh jawab 3 cara tadi. Okey. Cara 2 ya, membuat ayat mengikut langkah yang diberi oleh guru. Apa ayat yang diberi oleh guru? PB tambah apa, siapa, di mana, bila, tambah paling, tambah cerita parameter PB, tambah berbanding. Okey?
Nampak tak cikgu buat titik-titik tu bermakna berbanding yang mana. Okey. Jadi sekarang kita cuba tengok ikut ayat. Mesti PB kan? PB kita dah ada kan? Bilangan spesies haiwan yang pupus kan? Kita bubuh sini. Didapati bilangan spesies haiwan yang pupus. Okey. Jelas? Lepas PB, apa, siapa, di mana, bila. Kita ada tahun. 1800, 1850. Okey, bila tahun macam ni, berarti kita tanya bila. Bila? Jadi, kita ada paling sikit 1800, tahun 1800, paling banyak tahun 2000. Jadi, kita kena ambil yang paling sedikit atau paling banyak. Ingat tak tadi cikgu dah terangkan masa roti tadi? Kena ambil yang paling sedikit atau paling banyak. Jadi, cikgu ambil yang paling sedikit dulu ya. Okey, cikgu ambil tahun 1800. Jadi, didapati bilangan spesies haiwan yang pupus bila? Pada tahun 1980. Pada tahun 1800. Okey? Lepas tu, lepas apa, siapa, bila, di mana, tambah apa? Paling. Nampak? Paling. Lepas paling, tambah apa? Cerita parameter PB. Parameter PB kita. Nampak tak? PB kita bilangan parameter dia. Jadi, apa cerita bilangan? Banyak, sedikit. Faham? Okey, jadi kalau tahun 1800, paling banyak ke paling sedikit? Tengok gambar rajah carta palang. Paling sedikit. Okey? Lepas paling sedikit, cerita parameter PB. Tambah apa? Tengok step cikgu ajar. Tambah berbanding. Siap? Belum. Berbanding apa? Berbanding tahun yang lain. Cikgu tulis kat bawah sikit sebab cikgu tak cukup ruang. Berbanding tahun yang lain. Jelas? Okey, kita lihat pula. Yang ni kita ambil 1990. Kita boleh ambil pula yang ni. Didapati bilangan spesies haiwan yang pupus. Sama je tadi. Tambah didapati. Depan tu PB. Bilangan spesies haiwan yang pupus. Lepas spesies bilangan haiwan yang pupus. Apa, siapa, di mana, bila. Bila. Kena ambil yang paling kecil atau yang paling besar. Yang paling kecil dah ambil bila? Pada tahun 2000. Jadi kita ambil lah pada tahun 2000. Okey. Lepas tu, apa, siapa, di mana, bila pada tahun 2000 tambah paling. Paling apa? Okey. Cuba tengok. Pada tahun 2000, paling apa? Paling banyak. Okey, cerita dia. Bilangan. Bilangan adalah parameter dia. Cerita bilangan banyak atau sedikit. Jadi pada tahun 2000, paling banyak ke paling sedikit? Paling banyak. Faham? Senang tak? Dah betul ke belum? Belum. Sebab apa? Tak ada berbanding. Awak kena berhati-hati. Berbanding jangan tinggal. Berbanding tahun yang lain. Okey? Jelas? Okey, cikgu rasa sampai contoh 4 cikgu bagi soalan pemerhatian. Cara menjawab pemerhatian. Semua dah ada. Ikut ayat sendiri, ada corak ataupun mengikut ayat cikgu. Jadi, kamu boleh pilih mana-mana cara mengikut kesesuaian soalan dan kesesuaian kamu menjawab soalan. Okey? Kalau tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.